Sebenarnya semua hak terjadi ni kerana Allah. Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita baca, untuk kita fahami, dan juga kita pelajari. Lepas daripada tu kita mengamalkan dia. Jadi kita masa baca Quran tak usah duk kira ayat-ayat mana apa kita baca. Bermula daripada bawah, lah kata habis. Kita mula bawah pula, lah kata bawah habis, mula pula. Dan kita kena ngaji, kita kena belajar tafsir. Orang mengajar tafsir. Apabila kita belajar, kita pun temulah waja'alna min baini aydihim saddan fafih. Tok guru peroyak lah ceritanya bergiam. Tok guru peroyak cerita ayat ni namanya ayatus sadi. Dalam banyak-banyak kelebihannya menyebabkan tak nampak. Sekiranya berlaku apa-apa orang nak mari tahu, orang nak mari kapak kita, apa orang nak murid kita ke, orang nak mari balah dengan kita ke, kita pun berdoa kepada Allah, wahai Allah ya aku, mu tak nampaklah aku ni pada musuh aku ni sebagaimana mu tidak penuh tak nampak nabi mu pada musuh-musuh dia melalui ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ini kaedah, tapi dok pergi baca hak tu je. Pasal apa? Nak wi tak nampak. Dah gitu kan, jadi macam ayat tu pula ju tak nampak ke dia. Jelas dah gitu kan. Ini kita kena faham. Boleh jadi syirik. Jadi begitu juga kasyaf. Memang beramal untuk kasyaf boleh menyebabkan manusia tu jadi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasyaf memang barang sabit. Boleh ada peristiwa tu pernah berlaku dan benda tidak mustahil juga akan berlaku pada kita. Tapi kita beramal, pastikan kita beramal hanya ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang hak dok berlaku dalam ni kasyah ni lah menyebabkan orang tak cara ke dunia, orang tak cara ke laki bini, orang tak cara ke anak pinak, orang duduk bokeh, duduk rata, pasal apa? Beramal nak suruh ikhlas, nak suruh kasyah, beramal nak suruh ikhlas, nak suruh kasyah. Akhir syaitan mari kasyah sungguh. Banyak kan jadi lonya apa kat bomo belakang. Tok bomo mari daripada mana tak tahu. Tok bomo boleh royak tok bomo ni kasyah. Enggak dia pun boleh royak sungguh, kita pun percaya, kita tak mengaji. Nah, kita bodoh ke dia pula. Ini berlaku. Jadi kesimpulannya kasyah memang sabit dan beramal untuk kasyah ni benda tidak betul dalam agama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sendiri pun telah dikasyafkan, Umar sendiri telah dikasyafkan. Banyaklah juga cerita-cerita wali-wali telah dikasyafkan, tapi semua ni mereka bukan beramal untuk minta supaya mereka dikasyafkan oleh Allah. Beramal lillahi ta'ala. Sesuai dengan syariat yang diajar oleh Nabi. Ada lagi soalan? Soalan. Kita wikau ini. Biar kat tangan dulu. Baca jadi, baca ayat Quran jadi. Dan nak sebut tak nanti baca Quran jadi ni tak cah duk baca ayat dia pun jadi mana boleh ada. Tak cah ke cah. Cuma sekarang kita nak tanya, kena dengan kehendak agama ke tak kena? Masalah baca jadi, kau duk bomo-bomo. Oh my bagah siap mula-mula Allah. Begitu kan? Orang sakit kan main bagah ke dia. 7 hari 7 malam tak makan, tak berapa lembek lotek. Mari main bagah tu, tak ada main lagi. Tak ada main lagi bagah. Lembek teruk macam nak mati lolos. Orang bagah ni bukan bagah tapi teri. Teri ni pasal ada gendang berapa. Jadi kawan tu terik tali gendang nak terak. Dia hendak lembek tubuh ni tempuk tangan segar sekali. Segar mana-mana cuma benda tu syirik. Ada hak ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ma min muslimin marida, mana-mana orang hak yang sakit, dan sakit dia tu memang tidak sakit untuk bawa mati. Sakit dia ada dua. Sakit bawa mati sakit sakarat. Dan kita sebut dah sama sebut dah. Sakit ibtila, marad ibtila. Sakit ujian sakit nak mati Sakit nak mati ni, mari doktor pakar mana pun, doktor tu sendiri pun mati.
Begitu kan, tak seroyak lah profesor mana, datuk mana pun. Datuk-datuk ni mati belaka. Kudu rome mati. Begitu. Bapak kemerdekaan dia tu. Bapak perpaduan tu kak. Dia mati juga. Cuma tak siapa lagi hari ni. Begitu kan. Apa? Mati. Jadi sekiranya sakit nak mati, itu lain cerita. Sakit nak mati ni buatlah lagu bangun dia akan mati. Tapi sakit ibtila, sakit ujian disebut oleh Nabi. Disebut oleh Nabi. Dalam satu hadis Nabi kita kata, tak ada seorang pun yang sakit-sakit ibtila ni kecuali apabila dia baca pak kara hamba tak ingat sesa. Tapi hamba baru yang mengajar budak hamba dari Riyadhus Shalihin. Baru yang mengajar la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala la ilaha illallah al qayyum. Pak jenis pak baca. Kecuali kata Nabi Tuhan akan sembuhkan selalu dia. Mana ada dalam hadis. Dia orang bomo ni pun, orang misteri pun terbukti dah juga mana orang tok nenek moyang kita tu belum pada ada doktor dak teri. Dah gitu kan dok alik bomo. Enggak hok ni teri bomo, hok di India ni tok cari dia tepek tek lembu je. Sami-sami India Hindu ni tak lagi gimana dengan lembu. Nak jadi tok cari dia kena duduk 40 hari 40 malam dalam tai lembu. Amogi masa amogi dia adalah amogi pak tai lembu. Allah busuk dah benar tak tahu dia duduk sebenar ambil tu dia tolong ke India. Dia dah semua. Nak kata pagi. Kalau dia duduk tengok mata tu pak kacak ngorang tak gapo orang nak pergi makan agak geltak. Dia kena makan masa orang tak tengok. Dia tak tahu benar lah. Walau dia bom pakai tai lembu. Sakut tu gitu untuk samin dia di rumah dia tu kan. So samin dia baca tai lembu tu kan. Panah mana? Sakit di mana? Kesakit pinggang bak tai lembu pinggang. Duduk sekejap kat siap dia jalan mana-mana ada. Enggak tai lembu je tu. Enggak dia tai lembu tak lagi, tai lembu tu beramak lembu berok tu beramak nak badi dah. Lembu akak je. Gagel tak pur dia ada pur. Lembu berok tak ada jatuh tanah. Gah tu gak. Dia ada anak-anak dia ni memang duk tahu lembu nak berok. Buat balik rumah. Bini mak dia pula ambil tai lembu papa macam kita orang itu mak tak dini. Buat kayu api. Tak ada kayu api di India ni. Pakai tai lembu dia buat bakar. Lepas tu bakar tai lembu tu. Dia tai lembu ni asak dia hijau. Tidak asak hitam. Tayar kah asak hitam. Tai lembu ni asak dia hijau. Hijau tu kat bak buah roti kat atas tu pun. Buat roti pun tak. Dengan tai lembu hok daripada api. Cerita India. Enggak maknanya hok di segi sembuh. Tak sebab apa kalau baca Quran. Baca Quran sakit lagi-lagi sembuh. Lagi tu kan cuma sekali kita nak kecek dari segi benda tu diizin ke ataupun tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT meletak dalam bab sakit menyembuhkan sakit ni hanya Allah. Boleh ruqyah, boleh doa ke Allah. Nak baca Quran tu boleh, tak ada apa satu. Tapi siapa kau berikat doa dengan Allah. Siapa kau berdoa Allahumma. Tapi masa nak baca ni boleh untuk orang beranak baca surah Maryam. Kalau kita nak waris ke, nak lari ke berapa weh lagi. Nak lari ke menengok innal ladzina amanu yuqimuna shalah wa yutuna zakatu yarjuna tijaratan lan tabura, mengharapkan perniagaan yang tak rugi boleh, tak ada apa satu. Tapi kita kena ingat semuanya ni tidak berbentuk puja ayat tu kita minta dengan Tuhan, tapi itulah asasnya kita fahamnya itu daripada situ. Tapi hak amal sebut tadinya iaitu dah ada di kalangan kita ni dia tak nampak dah Tuhan, dia nampak ayat tu je. Dia baca ayat tu Allah pagi baca tabuh mulut-mulut. Ayat lain dia tak baca dah. Dia tak belajar dah. Dia kadang-kadang dia sendiri tak semayang. Tak mahu ni. Dah kata kan. Ni yang panggil boleh buat syirik. Jadi hak berlaku tu lain sebab, lain cerita, tapi hak yang kita nak sebut iaitu dari si kena atau tidak dengan tuntutan dan juga syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang berubat dengan sistem biasa. Mereka cerita ada sakit tubuh. Ada sakit mata, sakit gigi, sakit kepala ni dia panggil ilaj. Berubat biasa ya. Zaman dulu pakai daun kayu. Lepas tu moden sikit, moden halal ni ada medicine. Itu gitu kan, ubat-ubat teh biasa. Lepas pada tu selagi sakit yang panggil ruhi.
penyakit jismani, tidak jismani, rohani. Sama ada sihir ataupun lamsu syaitan, sentuhan syaitan. Sentuhan syaitan ni dia ada nafkh. Dia ada dia perikat, dia ada kena setok, ada kena adanya tapas syaitan. Ni kalau kita pergi panada tak jadi ni. Orang nak gila kan pergi panada tak jadi apa. Kena ada cara dia. Hak ni dengan ayat Quran, dengan doa yang sebut pada Allah, dengan kena menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami saja. Jadi kesimpulannya jadi tak jadi satu hal, tapi yang pentingnya kaedah tu mesti selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang buat apa-apa sekalipun dia akan jadi. Dia akan jadi. Cuma jadilah keadaan syirik ataupun jadilah keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda jelas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berlaku ke bini dia. Bini dia sama Zainab. Sakit mata. Allah ya kari sakit mata. Betul bini dia duduk tepi rumah. Orang Yahudi ada lalu depan. Orang Yahudi lalu depan. Orang Yahudi sapa depan rumah dia benda sakit, mata sakit tu nak selok. Orang Yahudi tanya, "Bapa sakit mata ni?" "Bapa ni gege ni." Bini dia kaya sakit mata. Hal ini sahih. Oh bini kata baca, orang Yahudi kata baca bergem siap. Bini dia apa pakai baca tu tak apa selalu Allah hilang setemu tak sakit. Hilang setemu tak sakit. Duduk sekejap Allah masuk balik rumah. Dia apa koyak cerita ketuk laki dia. Allah dah kata saat ni sakit mata, bahasa nak mati lalu. Mujur Yahudi lalu. Gak Allah tanya Yahudi ajar ke apa? Bergem ajar. Kata duduk tak apa. Abdullah pun kita Nabi. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, bini hamba saat ni sakit, bergem. Lepas tu betul ada Yahudi. Lalu Yahudi ni pajar bergem doa dia pun kata lesah lalu. Nabi kata zalika syaitanun yu'ziha litusyrika billah atau kama qala. Katanya Nabi, hak je contoh mata dia tu syaitan tu. Memang syaitan tu nampak Yahudi nak lalu. Dia contoh mata bini Allah bin Mas'ud ni. Supaya sakit Yahudi ajar doa, kawan ni pun berdoa selalu supaya apa? Supaya bini Abdullah bin Mas'ud ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa dia dibaca besar. Syaitan pun tarik. Wa idza qalatha apabila bini ni baca, syaitan pun tarik tangan daripada mata. Sembuh selalulah. Dah gitu kan. Enggak pada masa tu kalau kita khabar molek, kita beriman, kita berdoa. Dia penuh berlaku wali karamallahu wajah. Sakit mata. Pada masa perang berapa tak ingat. Masa tu katanya Umar radhiyallahu anhu tak ada satu hari dia nak ke jawatan. Nabi kata esok nak perang ni, kata Nabi hari nak perang. Aku akan beri darah ni kepada seorang manusia yang yuhibbuhullah wa yuhibbah. Orang ni Tuhan kasih ke dia kasih Tuhan. Allahumma kata aku ni angin supaya agak-agak aku diberi berdarah. Pagi esok dia kata aku pakai janguk, pagi lagi gede muka depan Nabi. Orang lain pun begitu juga duk balik hala muka Nabi buat tak tengok. Nabi kata mana Ali Enggak orang kata Ali ada duduk alai kemah dia sakit mata. Nabi kata panggil Ali. Nabi mari panggil Ali. Nabi pun berdoa pada Allah. Supaya Ali ni disihatkan mata dia dengan suatu sihat la yughadiru saqma, tak akan mari lagi dah penyakit. Pas Nabi letak tangan di atas muka Ali ni, sembuh. Dan Ali kata lepas pada sembuh sakit mata tu, mata aku ni cerah lebih daripada skala dan tak sakit sampai mati. Berlaku juga. Baca hak Yahudi kata ni pun terjadi juga. Baca hak Nabi buat ni pun jadi juga. Nampak dia lebat jadi. Tapi hak ni jadi syirik pada Allah. Hak ni jadi beriman pada Allah. Yang pentingnya kita tahu dia punya kaedah dan kita buat berdasarkan kepada ajaran supaya kita ni jadi beriman. Tidak kata hamba kok mana pun asal kesian. Kau kapal lah betul ya bubuh. Kau apa kerjamu kerja siang. Tak gitu. Oh kapal kau kita dah sakit sekarang. Anda sakit siapa dia pun lah. Kita sendiri pun mungkin jadi